Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sains bab cahaya. Jadi bab cahaya ini diajar pada tahun 4 bab 5 dan tahun 5 bab 6. Baiklah, apa itu cahaya? Ingat, semasa kita belajar bab tenaga, cahaya merupakan salah satu bentuk tenaga yang membolehkan kita melihat objek di sekeliling kita. Baik, peraturan pertama yang kamu perlu tahu dan faham mengenai cahaya ialah cahaya bergerak dalam garis yang lurus. Okey, contohnya lampu kereta. Selepas ini, apabila kamu berada di dalam kereta, perhatikan lampu kereta yang ayah dan ibu kamu pasang. Okey, kamu dapati lampu itu akan menghala ke depan. Itu bermakna cahaya bergerak dalam satu garis yang lurus. Okey. Tengok pada contoh ni, eksperimen yang pertama ni diletakkan cardboard. Ya, cardboard ni lubang-lubangnya disusun secara lurus supaya cahaya dapat dilihat. Tetapi untuk gambar yang kedua ni, cardboard tersebut disusun bukan dalam keadaan yang lurus. Jadi, bolehkah kita melihat cahaya lilin tersebut? Tidak, kerana cahaya lilin bergerak dalam satu garis yang lurus. Eksperimen kedua pula, kita gunakan salur getah. Okey, salur getah yang pertama ni berada dalam kedudukan yang lurus. Jadi, mestilah kita dapat melihat cahaya mentol. Tetapi untuk eksperimen yang kedua tu menggunakan salur getah yang sama, jika kita bengkokkan, bolehkah kita lihat cahaya mentol tersebut? Tak boleh, sebab cahaya bergerak dalam satu garis yang lurus. Kamu boleh cuba buat eksperimen ni di rumah. Baiklah, saiz bayang-bayang. Apakah bayang-bayang? Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek yang legap kerana cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Contoh objek legap adalah apa-apa objek yang keras dan tidak luksina. Okey, contohnya jari kamu. Kamu boleh buat eksperimen menggunakan jari kamu, lampu suluh ataupun lampu pada handphone dan juga dinding. Okey, bagaimana kamu nak buat eksperimen ni? Kamu tengok contoh di bawah ni. Okey, ada lampu suluh, ada objek di tengah dan ada skrin di tepi. Okey, skrin ni kamu boleh gunakan dinding. Okey, apabila objek itu berada dekat dengan sumber cahaya, bagaimanakah saiz bayang-bayang? Saiz bayang-bayang menjadi besar. Jika kamu jauhkan objek tersebut daripada sumber cahaya, bayang-bayang itu akan menjadi lebih kecil. Okey, eksperimen yang kedua di sebelah kanan itu pula menunjukkan objek berada lebih dekat dengan skrin. Apa akan jadi pada saiz bayang-bayang? Saiz bayang-bayang akan jadi kecil kalau objek itu menjauhi skrin ataupun menjauhi dinding, bayang-bayang akan menjadi lebih besar. Jadi, dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang adalah jarak antara sumber cahaya dengan objek dan jarak antara objek dengan skrin. Okey, bagaimana kamu nak jawab soalan ini? Dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, kamu kena sebut objek dengan sumber cahaya dan objek dengan skrin. Okey, keyword dia kat sini adalah objek. Kamu kena cuba eksperimen ini di rumah sendiri untuk lebih faham mengenai konsep cahaya. Baiklah, bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh kedudukan sumber cahaya dan juga orientasi objek tersebut. Apa maksud orientasi? Orientasi adalah keadaan sesuatu objek itu diletakkan. Okey, yang pertama kedudukan sumber cahaya. Tengok eksperimen yang sebelah kiri tu, kalau lampu suluh tu diletakkan di hadapan objek T tu, kita akan dapat nampak bayang-bayang berbentuk T. Tetapi kalau kita letakkan lampu suluh itu di tepi objek T ni, kita hanya akan dapat lihat bayang-bayang berbentuk segi empat tepat sahaja.
Okey, jadi kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Baiklah, apa maksud orientasi ni? Okey, eksperimen yang kedua di sebelah kanan tu menggunakan tin minuman sebagai objek. Jadi, untuk eksperimen yang pertama, tin minuman itu diletakkan secara menegak. Jadi, bagaimanakah bentuk bayang-bayang tu? Kita nampak bentuk dia macam silinder, bentuk dia macam 4 segi. Segi 4 tepat kan? Okey. Kalau yang kedua tu, tin tersebut diletakkan secara melentang dan lampu suluh daripada cahaya disuluh daripada depan. Jadi apa yang akan kamu nampak? Hanya bulatan. Okey. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, iaitu kedudukan sumber cahaya dan orientasi objek yang diletakkan. Okey, yang keempat, peraturan yang keempat, cahaya boleh dipantulkan. Cahaya akan melantun atau memantul apabila jatuh atau terkena pada sesuatu permukaan. Ini dipanggil pantulan cahaya. Dan pantulan cahaya sangat bagus, akan memberikan sinar yang sangat terang dan jelas apabila memantul di atas permukaan yang licin dan berkilat. Okey. Lepas ini kamu buat eksperimen, cuba guna lampu suluh. Okey, suluhkan pada dinding dan suluhkan pada cermin. Yang mana memantul dengan lebih baik? Mestilah cermin sebab dia berkilat. Okey, kegunaan pantulan cahaya di dalam kehidupan seharian kita. Cermin sisi dan cermin pandang belakang yang ada pada kereta. Cermin muka, cermin pergigian yang doktor gigi cek masa kita cek gigi tu. Cermin keselamatan dan juga periskop. Peraturan yang terakhir yang kamu perlu faham sifat cahaya adalah ia boleh dibiaskan. Apa maksud dibiaskan? Maksudnya cahaya akan terpesong ataupun membengkok sedikit apabila bergerak dari satu medium ke medium yang lain. Apa maksud medium? Okey, dalam kehidupan kita ada 3 medium. Udara, air dan pepejal. Jadi contohnya kat sini, cahaya tu melalui medium udara dan melalui kaca, dia akan dibiaskan sedikit, terbengkok sedikit. Lepas tu bila dia masuk balik dekat medium udara, cahaya itu akan dibiaskan kepada yang asal tadi semasa dia masuk ke medium kaca. Okey, maksud dibiaskan adalah bengkok sedikit. Contoh eksperimen untuk cahaya boleh dibiaskan ialah kamu boleh letak straw dalam air dan kamu tengok di bahagian tepi, nampak macam bengkok. Ataupun kamu boleh letak duit shilling dalam satu cawan yang ada air. Okey, kamu boleh cuba. Okey, ini contohlah. Pembiasan berlaku kerana kelajuan cahaya berubah dari satu medium ke medium yang lain. Okey. Fungsinya menjadikan objek dalam air kelihatan lebih dekat. Saiz huruf lebih besar apabila dilihat menggunakan kanta pembesar. Kita ambil kanta pembesar, kita akan tengok objek, kita akan nampak lebih besar. Kenapa? Cahaya tu melalui daripada udara masuk ke cermin. Okey. Ikan dalam balang kelihatan lebih besar dan kolam kelihatan lebih cetek. Sebab mata kamu tengok di udara, cahaya itu akan melalui daripada air dulu baru ke udara.